Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jadi insyaallah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sambung dalam kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi dalam bab berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi hadis daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu mutullin jawazin mustakbir. Maksudnya, sami'atu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah saya khabarkan kepada kalian tentang penghuni syurga, yaitu setiap muslim yang lemah dan dihina manusia disebabkan kefakirannya. Ini Nabi bertanya, kemudian Nabi terus jawab, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, nakkah aku khabarkan kepada kamu siapakah ahlul jannah. Syurga ni seronok kan? Seronok syurga tak ada kat dunia. Tuan cari dekat dunia, orang kata saya berada di syurga dunia, tapi dia tak dapat juga seperti syurga di akhirat sana. Walau macam mana nikmat sekalipun syurga kat dunia, kita rasa ni syurga dah ni. Oh seronoknya, tiba-tiba KWSP keluar kan? Keluar KWSP, rasa macam ya Allah aku berada di syurga sekarang kan? Duit banyak masuk kan? Rumah dah habis bayar, kereta dah habis, apa lagi nak? Syurga lah rasa. Duit pun banyak, kita rasa macam inilah syurga kita kan? Lepas tu renovate rumah, lepas tu letak dekat signboard rumah, rumahku syurgaku kan? Ada renovate rumah, tambah lagi satu tingkat, tak cukup 2 tingkat, tambah lagi tingkat sebab KWSP baru keluar kan? Tambah lagi, bawa hening sikit, cantik, aircon cantik, apa. Kita rasa dah syurga tu kan? Dah rasa syurga kan? Tapi tuan-tuan, Allah sebutkan bahawa syurga ni, bila kita berada di inna ashabal jannah, kita berada dengan orang-orang yang ahlul jannah, orang-orang syurga ni, kita masuk, kita duduk dalam tu, sekejap kita duduk, kita akan lupa yang kita pernah susah. Kita lupa tuan-tuan, yang kita ni pernah rasa susah. Sebab tu bila dikeluarkan orang daripada syurga, dia masuk dalam syurga, dia keluar, dia kata, macam mana hidup kau? Kau pernah tak dalam hidup kau rasa susah? Pernah tak rasa sekali hidup kau rasa susah? Dia kata, wallahi, seumur hidup aku tak pernah rasa susah. Tak pernah rasa susah. Sebab apa? Nikmatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, masya-Allah. Bagaimana nikmat tu? Kita baca dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bila jalan tu nampak, kita jalan atas sungai, jalan sungai kita nampak, kita tak boleh bayang langsung. Jangan kata anhar tu dekat sungai, dekat kita tengok kat Sungai Congkak, bukan. Kita bukan tengok kat sungai, kita tengok bayangkan, tak macam tu. Lain kan? Macam mana? Tak boleh bayang. Tapi bila kita tengok masuk dalam tu, kita akan lupa yang kita ni pernah rasa susah kan? Tak pernah rasa seronoknya syurga. Sebab tu Allah sebut kan, Allah kata
Allah kata dalam surah Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih kamu utamakan sepatutnya, lebih kamu cari daripada dunia tu. Kamu kalau tahulah dunia, kamu lupa dah. Kamu rasa macam aku kalau aku tahulah sini sebenarnya. Tuan-tuan tengok dalam surah Yasin, kalau bagus tuan-tuan baca setiap pagi Yasin. Bagus kita tadabbur sikit surah Yasin. Yasin jangan baca malam Jumaat je, hari-hari bagus baca. Ibnu Katsir sebutkan, siapa yang baca surah Yasin di pagi hari, dia akan elak daripada diri dia daripada musibah pada hari tersebut. Baca pagi-pagi. Pagi baca kan, Ibnu Katsir sebut. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, surah Yasin. Jadi bila kita baca Yasin hari-hari kita baca, cuba jadikan dia amalan, ya. Jadi bila kita baca dalam surah Yasin ada cerita pasal Habib An-Najjar. Kisah Habib An-Najjar ni, dia ni dalam ayat 13, lepas tu dia cerita pasal diutuskan kepada dia 3 orang Nabi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Berlaku di tempat ni di Anatolia, iaitu Anatolia ni dekat Turki tu. Tuan-tuan kalau pergi dekat belah Sanliofa, Turki, dekat area ni kawasan-kawasan Sanliofa tu lah, ada di kawasan yang mana diutuskan 3 orang Nabi. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk lantik, bagi tahu ada orang ni yang dilantik daripada Nabi Isa, bagi tahu pada mereka ni dilantik sebagai Nabi, hantar bermula 2 orang. Kemudian hantar 2 orang, tak jalan, hantar lagi seorang. 3 mereka dustakan. Tapi dalam perjalanan tu Nabi tu jumpa dengan satu orang, iaitu nama dia Habib An-Najjar ni. Jumpa dengan Habib An-Najjar ni, cerita dengan dia. Kali dia kata, dia pergilah bagi tahu. Dia kata apa? Kan, tafsir Ibn Asakir disebutkan bahawa dia bagi tahu kepada mereka ini, kan, bagi tahu kepada mereka supaya apa? Supaya mentauhidkan Allah. Bagi tahu dengan Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ni pengembala kambing. Jadi bila khabarkan kepada Habib An-Najjar ni, kemudian Habib An-Najjar ni lah yang terima dakwah tu, dan dia bagi tahu kepada kaum dia. Bila dia bagi tahu kepada kaum dia belasah dia sampai dia mati. Sampai mati tu. Habis. Kemudian bila mati tu, Allah masukkan dia dalam syurga. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Pernah dengar ayat tu? Nah kan, selalu baca Yasin tak? Baca kan? Jadi qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah, masuk terus dalam syurga. Bila dia masuk dalam syurga, dia kata, Habib Raja kata apa? Kalaulah kaum aku tahu nikmat dia syurga ini, nescaya mereka pun akan masuk juga. Akanlah ruginya lah mereka ni. Ruginya kenapalah dia tak nak masuk? Kenapalah mereka tak nak ikut cakap apa yang telah didakwah kepada mereka ni? Dahsyatnya Habib An-Najjar ni, sampai nak masuk syurga pun dia ingat kaum dia lagi. Dia kata, kenapa tak ikut? Kalau mereka tahulah nikmat syurga ini, seronok. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalau mereka tahu. Mesti dia kata tak. Jadi itulah kata syurga ni, masya-Allah. Jadi kita, hidup kita tu Allah bagi tak lama dah. Kan? Kita umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila-bila je boleh Allah tarik nyawa kita. Nyawa kita tak panjang. Jadi kita prepare je. Kan? Jangan letakkan dunia di hati kita. Bukan tak cari dunia. Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, kita kan ada sifat zuhud. Zuhud yang mampu kita buat. Apa zuhud yang mampu kita buat? Yang pertamanya dia kata apa? Pertamanya, jangan merasakan, kan? Merasakan apa? Merasakan bahawa kalau kita tak dapat satu benda tu, kita tengok orang tu lebih daripada kita rasa kita nak juga dapat macam tu juga. Kita nak sangat usul. Memang macam mana pun nak juga macam tu. Kita tak rasa apa. Orang kata sifat apa? Sifat qana'. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Dia tanya, nak tak aku kabarkan kepada kamu siapakah orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya.
Orang yang paling kaya iaitu iltabisu yalbas, iaitu apa? Orang yang paling kaya adalah ketika mana dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Dia ada apa yang dia ada sekarang ni, dia rasa nikmat dengan apa yang dia ada. Kita bila kita sakit, tiba-tiba sakit jantung, kata ya Allah, dulu aku sihat, aku selalu pergi jogging kalau tahu. Kan? Tapi time sihat tu tak fikir. Kan? Tak fikir tu bila tak sihat. Aku kalaulah ayah dah tengah anak kan. Kalaulah ayah muda macam kau ni, ayah dah pergi jogging lagi. Tapi ayah yang cakap tu masa muda tak buat macam tu pun. Kan? Dia cakap kalaulah muda. Kan? Macam kau ni aku buat, tapi dia pun tak buat juga masa muda, tak buat. Sebab apa? Bila nikmat tertarik, sebab apa? Kekuatan dah kurang. Waktu tu baru rasa, ya Allah, kalau aku bagi kekuatan waktu ni. Kan? Tapi Nabi kata orang yang paling kaya siapa? Orang yang paling kaya adalah orang yang berasa cukup dengan apa yang dia ada sekarang. Ya, sekarang kita susah-susah kita, Alhamdulillah makan ada cukup. Kan? Susah-susah kita boleh hidup lagi, Alhamdulillah. Tapi kadang kita tak tenang. Kita tengok macam tak cukup je apa yang aku ada ni. Anak semua dah berjaya, cucu, fikir pula cucu kenapa tak lepas hari ni. Kan? Kenapa cucu gagal SPM dah pula. Allah fikir pula. Nenek yang tak tidur malam kan. Fikir kenapa cucu tak dapat SPM. Dia dapat result teruk ni, macam mana nak cerita pula. Dia pula fikir tu. Kan? Waktu kan kita kena rasa cukup. Apa yang ada, Alhamdulillah, cukup sihat. Kan? Allah bagi kekuatan, boleh selalu istiqamah datang ke majlis ilmu. Alhamdulillah, cukup. Kita tak pernah pun fikir. Cuba kita terrenung diri kita. Adakah pernah kita rasa dalam hati kita ni, kita fikir nikmat apa yang kita ada sekarang? Yang kita ada, kita rasa Alhamdulillah sepenuhnya. Kita rasa tenang dengan apa yang kita dapat. Kan? Waktu Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, pertama, jangan rasa nak lebih. Tengok orang ni kan, jaya lebih. Apa? Itu kejayaan rezeki di kat situ. Tapi kita tak tahu ada kekurangan yang lain yang Allah bagi kepada kita. Tenang tak hati kita? Simple lah. Kemudian yang kedua, bila ada nikmat dekat kita, kita jangan lupa untuk membantu orang yang susah. Bantu orang susah. Jangan bila duit banyak, bakhil lebih. Kan? Yang bagi kan miskin balik ni. Yang bagi kan miskin balik, yang tak boleh. Kan kurang pula dalam bulan-bulan susah dapat income. Tiba dapat lebih sikit, tak nak bagi tu. Tak nak sedekah. Jangan dapat bakhil juga. Imam Ghazali sebut itu. Dan yang ketiga, jangan letakkan dunia di dalam hati. Kaya tak apa, tak ada masalah. Bukan kata Imam Ghazali kita tak kaya, bukan. Dia huraikan benda tu. Dia kata jangan kata tak kaya. Bukan kata tak kaya, tapi jangan letak dalam hati. Bila letak dalam hati, kita susah nak tinggalkan dia. Kan? Dia rasa susah. Rasa susah sangat nak tinggalkan dunia. Kita rasa rindu je. Kan? Sedangkan yang kita cari itu Allah sebut apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang lebih utama itu adalah di akhirat sana. Dunia ni kita buat persinggahan saja. Jangan letak dalam hati. Kan? Saya kitab Minhajul Abidin saya baca 3 kali lah. Tak tahu kenapa dia feel rasa. Kita rasa macam kalau tuan-tuan baca lah, tuan nak bersihkan hati baca. Mungkin saya banyak dosa tu, baca banyak kali lah. Kalau saya baca 3 kali saya kata. Dan berapa pentafsir berbeza. Tapi memang bagus lah. Okey, kemudian kullu dha'ifin mutadha'af. Iaitu apa? Iaitu setiap muslim yang lemah dan dihina manusia disebabkan kefakirannya. Ni orang yang merupakan ahlul jannah, Nabi kata. Apabila orang tengok dia miskin, orang hina kan. Sebab tu orang miskin Nabi cukup pantang kita hina dia. Nanti kita tengok ada hadis belakang lagi. Bagaimana orang miskin, Nabi tak suka lah kita hina dia. Sebab memang itu hakikat dan kebanyakan kita. Bila kita nampak orang tu susah, kita nampak orang tu asyik minta tolong, nampak susah, penuh serba-serba susah kan, kita mesti pandang dia tak baik lah.
Kita pandang dia ni buat tu malas kerja tu. Kan? Kita tak tahu masalah dia apa. Kita duk assume tu kat dia. Cuba cakap benda tak baik tuan. Hatta kita orang Islam tuan. Kadang-kadang kita nampak orang mu'alaf baru masuk Islam ke tu. Cerai dengan suami, kahwin lah tu. Kahwin masuk Islam tu. Tu jadi macam ni. Kita tahu assume cakap macam tu. Terus judge macam tu. Kan? Terus cakap dia. Kita tak ada pun nak tahu. Dia sahabat Islam. Tengok. Kan? Jadi kita susah. Kita susah nak orang kata. Tapi bila orang tu datang, muka nampak, wah pakai cantik sikit, nampak kaya, kereta mahal sikit, wah kita percaya kan. Kita percaya. Sekarang macam tu kan. Lala kena kelentong, tipu kan. Tak tahu scammer. Rupanya scammer kan. Itu. Tapi tuan Nabi cukup pantang. Nabi kata, jangan kau pandang tuan. Sebab apa Nabi sebut kat sini, ahlul jannah ni apa? Orang yang fakir. Fakir ni maksud miskin. Orang yang miskin, yang kau hina dia ni, ini adalah ahlul jannah, Nabi kata. Ni ahlul jannah. Sebab tu orang miskin jangan hina tuan. Atau kadang-kadang kita tengok kawan kita duduk dalam jemaah kita nampak dia susah ke apa, jangan kita hina dia. Jangan kita merendahkan dia. Tapi kita cuba bantu dia mana yang boleh. Bantu. Right? Jangan kita rasa pun, jangan kita cakap pun macam merendahkan dia. Atau cakap pun apa tak. Kan? Cara kita bercakap dengan dia, dia ni dah, ni Tan Sri cakap dengan aku ni lain. Sana lain sikit. Kan? Kita pandang sama kan. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun ditegur pada hal ini kan. Bagaimana Abdullah bin Maktum kan, Rasulullah Abbasah, Allah tegur. Nabi masa muka paling tengok kepada orang Quran kan, yang nampak prospek untuk masuk Islam. Jadi Nabi paling tu dia. Allah tegur pada dia. Jadi ini benda yang kita jaga baik. Kemudian, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah saya khabarkan kepada kamu tentang penghuni neraka? Kullu utulin jawazin mustaqbirin. Iaitu apa? Iaitu setiap orang yang berperangai kasar, banyak dosa, lagi menyombong diri. Orang yang berperangai kasar, dari segi tafsiran ni, kalau kata utul, iaitu apa? Dia ni macam baran juga lah. Kan? Marah, sikit-sikit marah. Lepas tu macam kaki pukul ke, kaki melenting. Tu kasar kan? Dan juga apa? Sebab tu kita tuan, kalau siapa yang ada jenis barang ke apa, ingat tuan, Quran banyak cerita. Lebih, Imam Ghazali sebut 7 kali cerita pasal sabar kan? Kadang-kadang kita rasa marah, cepat marah, semayang dah jaga dah, tapi kaki pukul isteri ke. Ada tuan, satu jemaah saya, Ustaz, suami saya pukul saya, tapi saya tak tahulah 20 tahun kahwin kan. Boleh juga 20 tahun kahwin, anak 4 orang kan. Tapi Ustaz, saya tak tahan, saya pukul Ustaz. Tapi semayang jaga, semayang kat surau selalu. Semayang kat surau. Penting kan kita kena tahu, kita jaga semayang tapi kadang-kadang tak ada kesabaran. Bagaimana solat itu boleh tak mentarbiyahkan kita. Sebenarnya sabar tu penting. Siapa yang boleh sabar, dahsyat. Allah duga Nabi Ayub alaihissalam kan, sejadi seorang yang kaya, anak ramai. Lepas Allah duga dia sampai isteri dia lah sekali tinggalkan dia. Allah duga sampai macam tu. Kena penyakit yang berjangkit, sopak orang geli nak dekat. Allah duga sampai macam tu. Tapi Nabi Ayub tak minta, ya Allah cepat baikkan penyakit aku, ya Allah cepat Allah. Kan? Kita baru timpul sikit demam, ya Allah tolong, ya Allah baikkan aku, ya Allah. Ya Allah tolong, ya Allah. Sakit gigi kan, doa, ya Allah menangis-nangis, doa cepat baik. Di Nabi Ayub ni sakit, tak doa pun, malu tuan nak minta dengan Tuhan supaya apa? Baikkan penyakit dia, malu kan. Bayangkan daripada harta ni berapa bidang tanah, kayanya dia, anak betul ramai, tapi lah kali sampai ke semua dia tinggalkan habis dia. Barulah Allah bagi baik penyakit dia. Dan Allah sebab apa? Kesabaran tuan. Sabar Nabi Ayub. Dahsyat. Jadi kita kalau marah,
Marah, orang yang marah dan cepat marah, maka dia akan buat keputusan yang tak terburu-buru, dan dia akan cakap benda-benda yang tidak baik. Tapi bila kita nak marah, jangan cakap senyap, istighfar, senyap dulu, tenangkan diri kita. Kita guna emosi memang habis. Kena banyak sabar kan? Takutlah ni ahlun nar. Nabi beritahu ni hadis ni muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dah. Hadis dalam Riyadhus Shalihin ni semua hadis sahih. Muttafaqun alaih semua ni. Jadi kemudian kata apa? Kemudian jawal dia tu apa? Melakukan dosa. Dosa ni terbahagi kepada 3. Satu, dosa kita dengan Allah apabila kita meninggalkan perkara-perkara fardu. Itu dosa kita dengan Allah. Contoh, kita tinggalkan sembahyang, kita tinggalkan nak buat zakat, kita dah mampu tapi tak bayar zakat. Itu dosa yang Allah wajib kepada kita tapi kita tak buat. Itu dosa. Yang kedua, dosa kita dengan Allah, iaitu apa? Kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Contoh apa? Berzina, minum arak, itu yang besar-besar kan. Maksud mencuri, kan? Berjudi, kan? Semayang. Lepas asal pergi sport toto ni, pakai helmet dengan visor tutup hitam, takut orang kenal JK surau ni. Tutup senyap kan. Jalan tengok orang nampak tak nampak kan. Duduk ke kedai Cina semua. Habis semayang agak kan. Macam mana tu? Dia melakukan kewajipan tapi dia lupa satu lagi bahagian dosa dia apa? Melakukan perkara yang Allah murka, yang nombor 2 ni. Jadi kan dia lepas aku semayang pun. Aku semayang tapi aku berjudi, tak ada masalah. Semayang cover. Dia lain tak? Kategori dia tu lain. Yang kau berjudi tu lain. Yang kau tinggal wajiban tu lain. Dia tu lain bahagian dia. Yang tinggal kewajipan kau nak buat. Kita walaupun kita kata malas hari ni, demam tak sihat, tapi kena semayang tak? Kena semayang tak? Demam, kena semayang tak? Kena semayang. Contoh terbaring pun, terbaring tapi sedar lagi, boleh semayang, kena semayang tak? Kena semayang. Semayang dengan cara semayang baring, pakai ikut mata pun. Sampai mata boleh tak pakai mata pun kena semayang juga. Kau musafir pun, tak ada arah kiblat, pergi jalan dekat atas kapal terbang, tak tahu kiblat kat mana, tapi semayang hormat waktu kena buat. Lepas tu dah turun kapal terbang, terus qadakkan balik semayang tu. Tapi kena tak semayang? Kena semayang. Tak ada waktu yang tak boleh kita kata tak semayang tu. Kalau operation pun lepas tu qadak balik. Sebab tu kewajipan kita dengan Allah, kita kena buat. Suka ke tak suka, sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, kita kena buat. Dia tak ada kata kamu tak minat, tak apalah ambil yang kedua. Tak ada tak minat, tak suka lagi, ambil haji je lah pergi. Tak semayang pun tak pergi haji je. Tak. Kena ambil semua. Kena ambil semua. Sebab itu kewajipan kita dengan Allah. Sebagai hamba, itu kita kena buat dengan Allah. Kena buat. Okey. Jadi, waktu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia antara kumpulan riddah. Abu Bakar ni diserang orang-orang yang tak nak bayar zakat. Dia semayang. Kan 2 tahun setengah pemerintahan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, antara benda besar yang Sayyidina Abu Bakar buat apa? Orang-orang kebanyakan antaranya orang Bahrain, dia tak nak bagi dah duit, tak nak bagi zakat. Sebab apa? Rasulullah tak ada dah, dia kata. Rasulullah tak ada, so tak nak lah bayar zakat. Maka Rasulullah kemudian Abu Bakar diserang dia ni. Dia kata tak apalah, aku semayang sudah lah, tak nak bayar zakat. Semayang cukup lah. Kan? Rasulullah tak ada dah kan. Maka diserang mereka. Diisytiharkan perang kepada mereka. Sebab apa? Zakat ni adalah kewajipan yang kita kena buat. Kan? Kita kena buat. Tak boleh kata tak nak buat. Tak boleh. Yang kedua tu lah, tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Dosa-dosa yang kita buat.
Tak mengumpat ke, Allah tak suka kan, kena umpat orang lain kan. Cerita buruk orang. Madu apa sekarang banyak, sekarang pun ada sihir pun kan. Sihir pun. Saya rasa macam bulan ni macam banyak pula, tak tahulah mungkin saya lupa kot. Banyak pula orang yang kata kena sihir. Ingat orang Melayu kurang lah. Banyak juga tuan niaga kadang-kadang sihir kedai orang. Sampai kawan tu busung kan. Busung kan. Ada satu tuan, sempat saya mengajar, nazir masjid kena. Nazir masjid kena. Saya pergi ke rumah dia. Kenapa nazir datang? Ustaz pergilah tengok. Kenapa? Pergi tengok nazir masjid. Nazir masjid. Dia nazir masjid. Lepas tu tempat tu dia Felda. Jadi Felda, lepas tu dia pula JKK tu. Dua jawatan dia pegang. Dia nazir, dia juga JKK kan. Lepas tu pergi lah rumah dia, tengok kan haji tu kan, pokok busung besar macam ni. So kata la ilaha illallah, kenapa ni kan? Perut dia memang dah busung dah. Busung tu dia bencik lah kan. Tapi ni busung lebih ni. Isteri dia kata 3 hari tak makan betul. Makan muntah, makan bubur keluar, separuh keluar. Tak boleh makan tu. Tak boleh. Bawa lah baca sikit baca suratan. Ustaz datang lagi. Lepas tu tiba dia rawat satu tempat. Lalu satu ni, masa tu dia pergi lah tengok kan. Lepas tu kita pun baca tengok. Lepas tu beberapa hari tu, kebetulan masa time besok lagi tu, saya kata tak apalah, saya ajak kawan saya dorang lah. Okay, saya kata amalan saya kurang kot. Okay. Bawa kawan saya ni, dia memang pandai lah agak perubahan. Datang, tapi dia baca lah. Jadi memang bagus lah segi amalan dia. Baca duduk sekali dengan dia kamu. Baca tak. Tengok, lepas tu dia pandang saya. Kata cuba tengok dekat bawah rumah ada, tu ada turun saji lah. Kalau ada turun saji, bawa keluar. Saya ingat ni macam drama. Betul, betul kan. Turun kat bawah ada turun saji, dalam tu ada katak kan. Katak tu pula kena ikat dengan ribbon warna merah. Punya kena sihir kan. Lepas dah bebaskan katak tu, potong ribbon tu, baru boleh makan orang tu. Baru dia boleh makan. Yang mana beberapa hari tak makan ni, makan keluar, keluar. Boleh makan. Terkejut saya tengok. Berselera pula makan. Sebab apa nak qada balik 3 hari tak makan. Orang siapa buat? Orang Islam, Melayu kan buat. Lepas tu kalau pengusi ke surau tu kan, fikir nazir kan jaga-jaga lah. Kan, kena baca-baca juga rukiah juga kan. Kata kena kan. Susah raya tu kan. Tapi kena tak? Rupanya ada dah. Terkejut tak? Ada berlaku kan. Jadi kita kena jagalah. Maknanya kadang benda-benda ni memang banyak. Adalah apa lagi tu pun kan. Okey, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dosa kita dengan makhluk. Dosa dengan makhluk ni kita kena selesaikan makhluk. Dosa dengan makhluk, contohnya benda yang paling mudah, kita hutang dengan orang. Hal kita dengan orang kita kena selesai. Manusia dengan manusia, kita minta taubat sampai kita bertaubatlah menangis-nangis sekalipun, tapi dengan manusia kita kena selesaikan. Kadang-kadang kita silap, kita kata apalah aku semayang lah boleh bertaubat dengan Tuhan. Tak, ni kita masalah dengan mak ayah kita. Selesai dengan mak ayah kita. Mak ayah kita senang susah apa, kita tak ada tolong dia, tim jenguk pun tak ada kan. Malah kita herdik lagi apa. Padahal kita duk minta Tuhan terbalik semayang, tak guna kat. Kita dengan manusia kan. Hutang pun sama, hutang kena bayar, jangan buat lagi. Atau kalau umrah ke haji ni, yang pergi haji kan, hutang dengan orang, walaupun dapat panggilan haji ke apa, orang yang hutang tu boleh halang kita tu. Dan tidak ada masalah dalam kitab Al-Ridha kerana Imam Nawawi. Dia boleh halang kita. Dia boleh halang, dan halangan dia tidak ada masalah. Contoh, kita pergi umrah, pakej 9,000. Tapi hutang orang 6,000 tak bayar. Pergi 9,000 boleh bayar, ni hutang aku 6,000 tak bayar. Dia boleh halang. Walaupun dia kata tu umrah wajib bagi dia. Itu selesai. Macam tu sekali Islam jaga begitu. Kan? Jadi kita hutang apa ke begitu. Tak apalah, tak dibayar apa, cakap apa yang sorak juga apa, tapi kena hubungan manusia. Apa benda dengan manusia kena selesaikan. Mengutuk orang
Kan? Kena selesaikan dia juga kan. Kerana kita ni biasalah. Sebab tu kita lepas-lepas cakap, borak dengan kawan kita, minta maaf. Kita selalu cakap minta maaf apa kan. Mana kita cakap, kita lupa kan. Kadang-kadang kita cakap terhina orang kan. Kadang borak aja, kita tak rasa, dia terasa kan. Dah tiba-tiba doa kita rasa besar je. Dan kita minta-minta rasa besar. Rupanya dia terlupa, dia cakap tu buat kecil hati kawan dia. Lepas tu kita minta maaf, dia cakap apa, minta maaf. Kadang-kadang baru berselisih pandangan ke apa kan, minta maaf je, selesai kita hubungan dengan manusia. Kan? Dengan kadang-kadang sebabkan benda tu, kadang ada orang dia terasa mungkin benda tu kena kat dia kan. Kita bercakap-cakap kawan kita, rupanya terasa lah sebulan tak jumpa kita, jumpa tak pandang kan. Rupanya ada benda kita cakap masa temporak, lupa. Yang ada terasa hati dia, macam dia rasa dihina pula. Jadi kita minta maaf. Atau kalau ada berlaku sedemikian, kitalah jadi orang yang paling awal untuk pergi minta maaf kan. Itu lebih baik kan? Lebih besar pahala dia, lebih besar ganjaran dia, lebih tinggi darjatnya. Kadang-kadang kita rasa bangga, kita tak tegur orang tu, orang minta maaf kita rasa bangga kan? Sedang kita tahu tentang orang tu, dia tak rasa salah, tapi dia nak minta maaf. Sebab apa? Sebab dia hubungan kita, dia nak baik. Itu yang lebih hebat, lebih baik. Kita rasa macam dia minta maaf tu, oh terlemah kau kan? Kita rasa macam tu. Okay. Kemudian hadis Sahil bin Sa'ad radhiyallahu ajma'in, beliau berkata, marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisun ma ra'ayuka fi hadha, faqala rajulun min ashrafin nas hadha wallah hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'ayuka fi hadha. Faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha huriyun in khataba alla yankaha wa in syafa'a alla yushaffa wa in qala alla yusma'a liqawlihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mal ardu mithlu hadha. Maksudnya, pernah ada seorang lalu di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya cerita tadi itulah. Di mana baginda bertanya kepada dia, seorang yang duduk di sisinya, apa pendapatmu tentang orangnya? Jadi Nabi duduk dengan satu orang sahabat. Jadi Nabi tanya dengan dia, apa pendapat kau tengok ni kan? Ni Haji Azmi ni, kau tengok apa dia? Kan, apa benda? Dia ni, apa pandangan kau? Macam tu, Nabi tanya. Sebab apa? Nabi tanya, sahabat tanya, Nabi suruh judge pada sahabat tu. Apa dia ni macam ni? Dia macam mana? Apa pandangan kau? Jadi dia menjawab apa? Orang tersebut termasuk daripada kalangan orang yang mulia. Demi Allah, layaklah jika dia meminang, pasti akan diterima. Jika dia meminta bantuan, pasti akan dibantu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu Nabi diam. Nabi tak kata apa. Kemudian orang yang lain lalu pula. Ini Nabi senyap je, Nabi tak kata apa. Kan? Dia cakap dia ni kalau orang datang Minang, dia pergi datang Minang, mesti orang anak bagi anak dia. Dia ni kalau minta tolong apa-apa, mesti orang akan bagi dia. Ini bagus. Nah itu dia bagus lah. Sahabat ni puji dia. Kemudian Nabi pun tak cakap apa, Nabi tak ada komen apa. Kemudian orang yang lain lalu di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya lagi, apa pendapatmu tentang orang ini? Dia menjawab. Jadi orang lain tak lalu. Kemudian, wahai Rasulullah, orang ini termasuk daripada kalangan orang-orang Islam yang fakir. Dimention lagi tu, dia bagi tahu lagi, ni orang ni adalah orang yang miskin. Bagi tahu lagi, ni sahabat ni, dia ni miskin. Nabi bagi tahu, siap mention awal tu, bagi tahu dia ni miskin. Kemudian kata apa? Layaklah jika dia meminang, tentu akan ditolak. Kalau dia minang, orang tak nak, miskin. Kan? Jika dia meminta bantuan, tentu dia tidak akan dibantu.
Jika dia berbicara, tentu tidak ada orang yang mahu mendengar kata-katanya. Kemudian apa Nabi kata? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini Muslim yang fakir lebih baik daripada seisi dunia berbanding orang tersebut yang kamu puji. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam amat menjaga orang-orang yang miskin. Antaranya bukti apa yang Nabi jaga. Contoh kalau pergi kota Madinah, rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah, belah belakang belah pintu 83 saja ya. Kalau masuk tu ada kawasan rumah ni, makam Nabi tu ada satu macam pagar tu, itu kawasan Ahlus Sufah kan. Kawasan Ahlus Sufah itu adalah tempat yang mana tidak kurang 70 orang yang berada di sekitar rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sufah ni bukan orang daripada luar je tau. Kadang-kadang ada orang silap, dia kata orang daripada luar datang jumpa Nabi, bawa sehelai sepinggang, saya tak ada apa-apa. Bukan. Ada juga antara Ahlus Sufah ini adalah orang Ansar sendiri yang duduk dekat Madinah, yang miskin, duduk dekat situ, termasuk di kalangan 70 orang yang merupakan Ahlus Sufah yang duduk depan rumah Nabi, dekat betul. Kalau kita pergi kat Madinah, rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah memang dekat betul, sebelah je, memang depan rumah Nabi. Orang kata bila Nabi buka pintu tu nampaklah mereka ni. Nampak mereka ni dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang berlaku? Sebab itu Nabi memang rapat dengan orang miskin. Memang rapat. Antaranya apa? Antara orang Ansar yang merupakan antara orang Ansar yang merupakan yang tinggal di antara 70 orang Ahlus Sufah itu adalah Julaibib radhiyallahu ajma'in. Pernah dengar nama Julaibib? Saya rasa tu hari khutbah ada juga. Kalau tidur tak dengar kot. Cerita pasal Julaibib ni. Tapi dia cerita pasal mak dia. Tapi Julaib ni kan, pasal khutbah yang lepas ni. Julaibib radhiyallahu ajma'in ni sahabat yang mana dia perkataan asal Julaibib ni, asalnya nama dia Julab. Julab ni apa? Kerdil. Ketot kecil kan, macam tu lah, Julab. Dia pendek, muka pun tak handsome, miskin pula. Orang Ansar ni orang Madinah lah, duduk kat Madinah. Tapi di antara orang yang duduk 70 orang merupakan Ahlus Sufah. Tapi tuan, walaupun dia begitu kan, pendek, sampai dengan Julaibib ni kan, waktu time dia syahid, dia meninggal syahid tu, ending dia syahid dalam satu peperangan. Dia bunuh 7 orang. 7 mayat tu ada sekitar mayat dia. Bila dia bunuh 7 tu, sahabat-sahabat sampai lupa Julaibib ni. Tak kata muka tak handsome, bodoh lah senang cerita. Kalau gambarkan dia tak handsome, tak pendek lah tu. Sampai kan orang tanya Nabi, cakap Nabi, siapa yang tak ada ni? Siapa yang syahid? Nabi tanya. Orang sebutkan nama-nama. Lepas tu Nabi tanya lagi, siapa lagi? Sebut nama-nama. Last sekali. Go. Okey. Jangan pelan. Okey, nanti insya-Allah kita baca Yasin. Untuk ni kan imam sini kan, arwah kan, Haji Muzaffar. Lepas daripada Isyak ni, insya-Allah mana yang ada kat sini, minta nanti lepas main Isyak nanti untuk stay lah kan kat sini untuk kita sama-sama baca Yasin untuk arwah Haji Muzaffar bin Haji Abdul Karim, merupakan imam sini kan. Jadi semalam, jadi 2 hari lepas ni ke semalam meninggal kan. Jadi kita doakan sama-sama kan. Jadi saya rasa umur 50 juga kan, 51 kan, itu umur dia. Jadi kita sama-sama lah kan, tak mana yang ada dalam ni muslimin muslimat, untuk kita lepas sembahyang Isyak kita buat baca Yasin dan tahlil, dan juga yang paling utama ada jamuan insya-Allah. Ya, ada jamuan ya. Okey, boleh ya? Insya-Allah. Okey. Jadi Julaibib ni kan, apa yang berlaku? Julaibib ni dia
Ketika mana dia orang kata mati kan, Nabi tanya, mana sahabat? Tapi Nabi tunggu sahabat sebut nama dia. Nabi tahu dia tak ada ni, tapi Nabi tunggu tak ada. 3 kali sebut, tak ada pun. Dalam sahabat kata apa? Last sekali ni kata, dah cukup itu saja. Ni je yang syahid. Dia kata tu. Kali Nabi kata, ada lagi orang yang tak sama dengan kita ni. Julaibib mana? Kali dia orang sahabat kata, mana Julaibib tak ada? Kali Nabi kata, pergi cari di antara mayat-mayat ni. Tu cari. Ni nak kata julab ni. Nak kata pendek ketok kan. Orang tak perasan. Dia cari rupanya dia syahid tu di kalangan ada 7 orang yang mana tentera musuh yang keliling dengan dia. Dia mati. Dia syahid dalam keadaan sedemikian. Jadi ada Bilal kan Azan? Ada Bilal. Siapa Bilal hari ni? Bilal 1 ke Bilal 2? Okey. 2 orang tu. Okey, dah ada. Okey. Insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad rabbana wa ta'ala wassalatu al-qa'imah as-sayyidina Muhammad sifatu al-fadilah wa syaraf wa darajat al-ta'ala wa ma'ahad asma Muhammad innaka la tukhlifu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah sikit lagi habis hadis ni. Okey, jadi
Julaibib ni, bayangkan waktu dia ni, ketika mana dia duduk kan, jumpa dengan Nabi, dia dah usia lanjut sikit, jadi dia tak nikah-nikah, jadi jumpa dengan Nabi. Nabi, dia tak ada pun tanya dengan Nabi, tapi Nabi tanya dia, "Hai Julaibib, kau tak nak nikah ke?" Ya. Jadi kata, "Takkan aku nak tolak benda yang baik kan?" Kan? Satu nikmat dunia takkan nak tolak. Jadi Rasulullah pergi jumpa dengan satu orang, 4 orang ni kan. Jumpa orang ni, jadi Rasulullah kata, "Aku nak nikah anak kau." Jadi yang bapa dia ingat Rasulullah yang jumpa kan. Terus bapa dia kata, "Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Boleh Rasulullah, tak ada masalah. Nak buat macam mana majlis? Macam ni. Saya bagi tahu." Kan? Kali dia kata, "Bukan aku yang nikah, tapi aku nak kenalkan ni Julaibib ni." Bapa dia dengar Julaibib, apa? Julaibib? Kejap. Ya, aku bincang sekejap dengan bini aku sekejap. Dia bincang dulu. Nanti bagi tahu balik boleh Rasulullah. Macam tu sekali. Tapi tak? Jumpa dengan isteri dia, kan? Si bapa perempuan ni, terus dia reject apa? Julaibib jangan. Kan? Harta tak ada, apa pun tak ada. Memang tak nak lah. Cancel terus. Tapi dia dapat, itulah kata, walaupun keadaan dia sebegitu, tiba anak perempuan dia tahu. Dia kata, "Siapa yang nak nikah lah tu?" Dia kata, "Julaibib ni, Rasulullah nak kenal dengan ni." Kali anak dia kata apa? Itu kan arahan Rasulullah. Jadi Rasulullah takkan sia-siakan arahan ni. Wah, anak dia cakap itu. Jadi maka dia menikahlah dengan satu perempuan yang solehah, yang begitu baik. Padahal dia ni dengan susahnya, muka pun tak ada, pendek pula, julak lagi tu, pendek pula. Tapi Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi, pergi jadi orang yang menghubungkan, membawa, mengenalkan untuk dia menikah ni. Sampai ke waktu tu dia baru kahwin je, dia pergi perang, syahid lah. Syahid lah tuan. Orang tak kenal dia tuan. Orang tak tahu dia pergi perang. Orang cari-cari tak ada. Sampai kata tak ada Rasulullah, kalau cari-cari rupanya lah ada di surau ni. Rasulullah sendiri, Rasulullah dia yang kenal, yang tahu, yang mengetahui kewujudan dia. Sahabat-sahabat lain cari-cari tak ada, tak sebut nama dia tuan. Bayangkan macam tu sekali tuan. Jadi kita ni walaupun miskin ke apa, tapi yang Allah pandang tu bukan kekayaan kita tuan. Kita jangan pandang tu, Allah tak pandang siapa miskin ke kaya, Allah tak pandang. Apa lagi kita tuan? Nak pandang orang tu miskin, kita nak hina dia. Allah tak pernah hina tuan. Bukti apa tuan? Tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan pergi buat umrah kan, buat haji ke, pergi buat tawaf, pakai ihram tuan-tuan. Ada tak Allah kata siapa yang pakai kain ihram jenama Giordano, ada cop, maka pahala dia lebih sikit sebab beli kain mahal. Ada tak itu? Ada tak? Tak ada kan? Allah pandang walaupun kita ni orang kaya pun, ada menteri ke raja ke apa, semua bila masuk kota Mekah nak buat tawaf pakai kain ihram berwarna putih kan. Sebab apa? Tu beza. Ibn Abbas menyebutkan apa? Itu bezanya Allah dan makhluk kan. Kita nak jumpa dengan Allah, dengan makhluk beza kan. Allah tak pandang kita tuan, siapa kita, kaya mana kita, akaun kita ada berapa, tanah kita apa, Allah tak pandang. Dulu harta-harta yang kita kumpul tu lala tinggal, anak kita yang berebutkan dia kan, nak bagi orang Islam berebut sana. Tapi tuan, Allah tak tanya berapa ekar tanah kau ada, tak ada. Allah tanya apa amalan kita tuan. Itu yang menjadi bekal kita. Pakai macam mana pun tuan kan. Tapi kita nak jumpa dengan Allah tu, dan Allah tak pandang kita siapa pun. Siapa pun kita Allah tak pandang. Tapi Allah kata apa? Siapa pun kau, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku bersumpah perkataan ma qasam. Allah bersumpah bahawa Allah bersama-sama dengan kita sentiasa tuan. Waktu kita senang ke susah, Allah sentiasa bersama dengan kita tuan. Allah sentiasa dengan kita. Tak kira kau miskin ke kaya, Allah tak pandang. Allah tak pandang kepada kita punya kekayaan ataupun siapa kita.
Tapi Allah kata, aku sentiasa bersama dengan hamba aku. Lagi kalau dia kembali kepada aku, dia datang kepada aku, maka lagilah hampir aku dengan dia. Subhanallah. Jadi insyaAllah, jadi kita tangguhkan dulu. InsyaAllah nanti ada beberapa lagi hadis. Yang cerita lagi hadis ni pasal dia samim, iaitu orang buncit. Buncit pun ada hadis sahih kan? Ni siapa-siapa yang buncit ni, hati-hati hadis sahih ni kan. Nabi suruh jangan kita buncit kan. Ada nanti insyaAllah kita akan cerita pada kuliah akan datang. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi barakallahu fiik. Jadi kita tangguhkan temu kita di tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi madhidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والاستقامة في أعمالنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.